baik, hari ini saya rasa terpanggil untuk melontarkan pandangan saya terhadap pengenalan PAS sementara Sabah iaitu PSS yang akan dikuatkuasakan pada 1 Jun 2020. Oleh kerana saya ada sedikit pengalaman tinggal di Sabah dan sedikit pengalaman berkaitan dengan susu galur ataupun suasana sebenar yang berlaku di negeri Sabah. Pengenalan PSS sebenarnya ada baik dan ada buruk. Kalau kita lihat kepada sudut kebaikannya, antara salah satunya kerajaan nak kontrol, nak kawal kedudukan mereka, penempatan mereka di Malaysia. Tetapi dari segi keburukannya yang perlu kita buat kajian balik. Yang pertama, ia sebenarnya memberikan satu galakan kepada warga asing, pendatang tanpa izin, supaya mereka ni boleh masuk Sabah. Jadi sebelum ini kita mempunyai pasport yang menjadi satu syarat utama untuk kita pergi ke mana-mana negara. Tetapi dengan PSS ini sebenarnya memberikan satu galakan kepada warga asing untuk terus tinggal dan masuk ke negeri Sabah. Kerana apa? Kita sebagai warga negara, saya sebagai rakyat Malaysia yang berada di Semenanjung, untuk ke Sabah kita memerlukan PAS, iaitu sama ada menggunakan kad pengenalan ataupun surat ataupun menggunakan pasport. Dan keberadaan kita di negeri Sabah sangat terhad. Bukan kita boleh duduk sehingga setahun, 2 tahun, 3 tahun kalau kita bukan pekerja tetap, kaki tangan kerajaan ataupun pelajar di Sabah. Oleh kerana kita pergi untuk melancong, untuk melawat dan sebagainya, kita sangat terhad, iaitu 90 hari, betul 90 hari, iaitu 3 bulan saja orang Semenanjung boleh menetap di negeri Sabah. Selepas 3 bulan mereka kena keluar dan cop kembali pasport. Tetapi berbeza melihat kepada pendatang tanpa izin, apabila mereka diberikan kelonggaran sehingga 3 tahun. Rakyat Malaysia hanya 3 bulan berada di Sabah. Tetapi warga negara asing, pendatang tanpa izin dibenarkan berada di negeri Sabah selama 3 tahun dengan adanya PAS sementara Sabah. Jadi ini tidak masuk akal dan ia sebenarnya memberikan satu gambaran yang jelas bahawasanya orang luar didahulukan, rakyat sendiri disisihkan. Sabah memang cukup terkenal dengan warga negara asing. Itu yang memberikan satu tekanan kepada rakyat Sabah kerana mereka dalam keadaan yang tidak aman, tidak selamat. Oleh kerana pendatang tanpa izin masuk ni, mereka membawa satu episod yang agak kurang positif apabila berlaku banyak masalah-masalah sosial yang berlaku terhadap rakyat Sabah. Saya sendiri pernah belajar di Sabah, iaitu Universiti Malaysia Sabah. Kami pernah mensyurkan kepada pihak pentadbiran universiti untuk melanjutkan masa tutup pagar, masa pintu pagar UMS ditutup. Sekarang ini jam 11, kami nak lanjutkan sehingga jam 12. Tetapi apa yang dinasihatkan oleh pihak pentadbiran, apa yang dinyatakan oleh pihak pentadbiran adalah faktor keselamatan. Kerana apa? Apabila masa itu dilanjutkan, faktor keselamatan kerana pendatang tanpa izin ini bertaburan di sekitar Bandar KK. Jadi oleh kerana faktor keselamatan itulah menyebabkan kami sendiri patut akur sebagai mahasiswa ketika itu patut akur kepada keselamatan yang menjadi tunjang utamalah kepada pelajar-pelajar kan. Tetapi perkara ini perlu dikaji balik, perlu difikirkan kembali. PAS sementara Sabah ini sebenarnya kita menggalakkan orang luar masuk dan tinggal di negeri Sabah. Apabila mereka masuk, mereka bebas untuk tinggal di mana-mana. Dan ada pengalamannya, mereka akan bina rumah, mereka akan bina penempatan di tempat-tempat yang tanah rizab kerajaan ataupun membina rumah di tanah rakyat ataupun warga negara Malaysia. Jadi apabila kita memberikan PAS sementara Sabah, adakah kerajaan juga menyediakan penempatan kepada mereka? Itu satu persoalan. Jikalau
kerajaan memberikan PSS dan memberikan penempatan, itu tak masuk akal. Itu memang tak masuk akal. Sedangkan rakyat kita, rakyat warga negara ataupun rakyat Sabah, masih ramai yang memerlukan tempat tinggal yang selamat untuk didiami. Masih ramai rakyat Sabah yang perlukan perhatian daripada kerajaan. Masih ramai rakyat Sabah yang memerlukan keselamatan yang sangat-sangat maksimum. Jadi apabila kemasukan mereka ini sudah mesti mereka masuk, mereka akan berkahwin, mereka mempunyai anak. Jadi dengan keberadaan mereka ini memberikan satu gambaran yang sangat negatif kepada rakyat negeri Sabah. Saya harap perkara ini perlu dikaji kembali. Kiranya rakyat warga negara asing nak masuk ke Malaysia, tak kiralah Sabah ke, Kelantan ke, Selangor ke, Perak kan, ataupun negeri-negeri yang lain, perlu mengikut undang-undang, perlu mengikut syarat. Kalau kita sebagai rakyat Malaysia nak pergi ke negara asing, memerlukan pasport, memerlukan visa dan permit, kenapa tidak orang asing, orang luar negara nak masuk ke negara kita ikut peraturan yang sama? Kenapa kita perlu bertoleransi? Kenapa kita perlu mengalah kepada tuntutan mereka, sedangkan tuntutan rakyat warga negara Malaysia perlu kita jaga, perlu kita memberikan fokus yang lebih jelas. Jadi saya harap perkara ini perlu dikaji kembali. Saya harap rakyat Sabah tidak bersetujulah dengan syarat-syarat pengenalan PSS ini kepada warga negara asing. Dan saya harap sangat-sangat kerajaan kurangkanlah kemasukan pendatang tanpa izin, kerana pendatang tanpa izin dah jelas namanya tanpa izin. Buat apa mereka masuk? Mereka masuk, kita halau balik. Mereka masuk, kita halau balik. Mereka tanpa izin, tanpa kebenaran. Buat apa kita nak bagi pas lagi? Buat apa kita nak bagi Allahu Akbar. Saya tu pun nak cakap panjang, tak kena lah sekarang ni. Jadi bila pendatang tanpa izin, mereka masuk tanpa kebenaran, halau mereka kembali keluar. Halau, dilarang sama sekali memijak tanah Malaysia, terutamanya Sabah. Sekian, terima kasih.